Dijangkakan jumlah kes harian COVID-19 akan mencecah 5 angka dalam tempoh beberapa minggu yang akan datang. Pada masa itu, seluruh sistem kesihatan negara kita yang sedang berada dalam keadaan yang kritikal pada masa ini akan lumpuh. Seperti mana yang berlaku di negara lain, pesakit mati bergelempangan di jalan raya kerana hospital-hospital tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menerima pesakit. Pada masa ini, hospital-hospital di negara kita telah hampir mencapai kapasiti maksima. Katil-katil ward ICU semakin penuh. Kita boleh menambah jumlah katil, menambah bekalan oksigen dan ventilator. Tetapi jika kes-kes positif naik dengan mendadak, sebanyak mana katil dan lain-lain kelengkapan perubatan yang disediakan pun tidak akan mampu menampung jumlah pesakit yang kian bertambah setiap hari. Saya meneliti data-data ini sejak beberapa minggu yang lalu. Kawasan-kawasan yang dahulunya hijau sedikit demi sedikit bertukar menjadi kuning dan kemudiannya merah. Kerajaan pada mulanya mengambil tindakan secara bersasar untuk mengekang penularan virus di dalam komuniti. Kita laksanakan PKP di beberapa buah negeri dan daerah. PKPD juga dilaksanakan di beberapa kawasan. Tetapi virus ini menular dengan begitu cepat dan kadar kebolehjangkitan varian-varian baru ini adalah lebih tinggi lagi. Dalam beberapa minggu sahaja, hampir semua kawasan di negara kita telah bertukar menjadi merah. Dengan hampir kira-kira 70% kes jangkitan berlaku secara sporadik, iaitu penularan di dalam komuniti, dan hampir 80% kes positif yang dikesan tidak mempunyai sebarang gejala. Dengan perkembangan terbaru ini, negara kita sedang berada dalam satu titik genting yang memerlukan respon segera kerajaan. Jika tiada tindakan tegas dan drastik diambil, negara kita boleh terjerumus ke dalam suatu malapetaka kesihatan dan krisis nasional yang lebih parah. Nauzubillah. Jadi 2 hari yang lalu saya telah umumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara. Kita kuatkuasakan semula larangan rentas daerah dan rentas negeri. Di samping larangan terhadap aktiviti sosial, pendidikan dan sukan kecuali sukan individu di kawasan yang terbuka. Ziarah hari raya juga tidak dibenarkan. Solat sunat Aidil Fitri di masjid dan surau dibenarkan, tetapi dengan jumlah kehadiran jemaah yang terhad. Saya tahu ini bukanlah satu keputusan yang popular. Ada yang marah pada saya. Kenapa ambil tindakan begini ketika umat Islam akan menyambut 1 Syawal esok? Sudahlah, tak boleh balik kampung. Nak ziarah keluarga dan sahabat handai pun tak boleh. Zalim sangatkah kerajaan ini? Saudara-saudari, saya bukan zalim. Saya ambil keputusan ini ialah untuk lindungi nyawa saudara dan saudari. Kalau saya benarkan ziarah daripada rumah ke rumah, manalah tahu ada tetamu yang datang ke rumah saudara-saudari itu positif COVID-19. Ini kerana ramai pesakit COVID-19 tidak menunjukkan apa-apa simptom. Dia sendiri pun tidak tahu dia dijangkiti. Dan situasi seperti ini akan menyukarkan lagi usaha untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Bayangkanlah kalau tetamu ini datang ke rumah saudara-saudari, maka berjangkitlah penyakit itu kepada saudara dan saudari. Selepas itu dia pergi ke rumah orang lain, berjangkit pula pada tuan rumah itu. Dan kalau dia ziarah 10 buah rumah, maka 10 keluarga akan dijangkiti COVID-19. Akhirnya
habis saja kita merayakan Aidul Fitri, jumlah kes positif COVID-19 di negara kita berkemungkinan melonjak ke puluhan ribu sehari. Nauzubillah min zalik. Ini bukan perkara main-main. Ini adalah satu keputusan yang sukar tetapi mesti dibuat. Saya bukan nak mengatakan dengan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan ini memberikan 100% jaminan bahawa angka-angka COVID-19 di negara kita tidak akan meningkat. Tidak. Sebaliknya, ia bergantung kepada sejauh mana kita semua patuh kepada SOP yang ditetapkan. Ia bergantung kepada disiplinkan diri kita masing-masing. Sejauh mana kita berdisiplin dan beristiqamah dalam melawan virus ini. Kita telah berjaya melandaikan dengkok jangkitan COVID-19 dalam gelombang yang pertama. Kita juga telah berjaya mengurangkan angka-angka jangkitan COVID-19 dalam gelombang yang kedua. InsyaAllah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disiplinkan diri kita melawan COVID-19, kita akan berjaya menewaskan gelombang ketiga yang sedang kita hadapi pada masa ini. InsyaAllah kita akan beroleh kemenangan. Terimalah ucapan selamat Hari Raya Aidul Fitri dari saya dan isteri Nur Aini serta seisi keluarga. Selamat Hari Raya Aidul Fitri, maaf zahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.